Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam perpaduan kepada semua para hadirin dan juga penonton yang sudi mengikuti forum pada hari ini. Saya selaku moderator, iaitu nama penuh saya iaitu Abdul Rahman Hakimi bin Ibn Sulaiman, selaku moderator pada forum pada hari ini, diikuti ahli panel yang akan saya perkenalkan sebentar saja lagi, iaitu pertama sekali saya ingin memperkenalkan panel pertama kita pada hari ini, iaitu saudari Maizatul Syahzadah binti Mior Zul Hasan. Diikuti di sebelah beliau iaitu Nur Syakila binti Muhammad Azizi selaku ahli panel yang kedua, dan diikuti di ujung sana sekali iaitu saudari Ainun Syuhada binti Ahmad Syarizal selaku ahli panel yang ketiga. Hari ini saya selaku moderator ingin menanyakan beberapa soalan, iaitu berkenaan dengan isu yang timbul di kalangan masyarakat kita pada hari ini, iaitu kempen Buy Malaysia First versus Buy Muslim First. Sejauh mana ia relevan? Pertama sekali isu ini menjadi perdebatan dan hangat diperkatakan oleh masyarakat, terutama di media sosial dan media massa, dan juga di di dalam akhbar dan juga televisyen. Soalan yang ingin saya tunjukkan pertama kali, apakah yang dimaksudkan dengan kempen Buy Malaysia First dan Buy Muslim First, dan apakah tujuan kempen Buy Malaysia First dan Buy Muslim First diadakan? Saya ingin menunjukkan soalan ini kepada saudari Maizatul Syahzadah untuk memberikan penjelasan kepada kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Para hadirin sekalian, saya akan menerangkan tentang definisi dan tujuan Buy Malaysia First. Buy Malaysia First ialah satu tindakan susulan beli barangan Malaysia yang mana telah dilancarkan dalam tahun 1998. Kempen pencemaran semula ini bertujuan untuk menggalakkan pengguna membeli produk-produk buatan Malaysia dan usahawan tempatan untuk memberi bantuan dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang kurang menggalakkan. Ia juga menaikkan kesedaran awam mengenai kualiti barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan di Malaysia dengan piawaian antarabangsa. Baiklah, Buy Muslim First pula, iaitu BMF, merupakan kempen yang baru dimulakan dan dipelopori oleh Badan Bukan Kerajaan NGO Islam Malaysia. Buy Muslim First boleh didefinisikan sebagai satu kempen yang menggalakkan pembeli Muslim untuk mengutamakan pembelian produk keluaran Muslim. Kempen ini juga bertujuan untuk memupuk sikap pengguna untuk membeli dan mengutamakan produk-produk keluaran orang Islam, terutama sekali dalam kalangan rakyat tempatan. Itu saja. Okey, terima kasih di atas jawapan yang diutarakan sebentar tadi. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada saudari juga berkenaan dengan apakah kebaikan dan manfaat sekiranya kita menjayakan kempen Buy Malaysia First dan Buy Muslim First, dan mengapa kempen Buy Malaysia First dan Buy Muslim First ini yang telah dilancarkan ini dilihat masih gagal meskipun mendapat sorotan dan juga berita yang dikabarkan oleh masyarakat kita berkenaan dengan isu ini, dan mengapa kempen ini dilihat masih kurang mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat. Mohon pencerahan daripada saudari Maizatul untuk menjelaskan soalan yang telah saya utarakan sebentar tadi. Baiklah, apakah kebaikan dan manfaat menyokong kedua-dua kempen inilah untuk Buy Muslim First? Ia dapat menjimatkan pembelajaran harian kerana produk tempatan lebih murah jika kita beli berbanding produk negara luar, dan seterusnya dapat mengurangkan pengaliran keluar mata wang negara apabila lebih banyak kita membeli produk tempatan. Ia juga dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyat setempat kerana sekarang COVID-19 kurang ada
peluang pekerjaan untuk masyarakat kita. Seperti itu, apabila masyarakat kita semakin suka dan cenderung untuk membeli barangan buatan Malaysia, ia dapat memotivasikan usahawan kita untuk untuk meningkatkan kualiti produk. Seterusnya, kebaikan Buy Muslim First pula ialah semestinya untuk menaik tarafkan ekonomi Muslim, dan seterusnya kita dapat mengukuhkan ekonomi negara seiring dengan negara-negara luar, dan seterusnya dapat meningkatkan jumlah kutipan zakat agar dapat membantu golongan yang memerlukan dengan pengeluaran zakat daripada peniaga Islam kita. Pembelian produk Islam juga lebih diyakini untuk dibeli kerana sumbernya halal, bersih dan selamat untuk digunakan. Dan seterusnya, kita dapat membuatkan orang Islam lebih peka terhadap unsur-unsur halal dan haram dalam barangan. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih di atas jawapan sebentar tadi. Seterusnya saya ingin menunjukkan soalan saya kepada ahli panel kedua kita, iaitu Nur Shakila. Soalan saya iaitu, apakah motif kempen Buy Malaysia First dan Buy Muslim First ini dilakukan pada kali ini, dan juga apakah perjuangan yang ingin mereka hasratkan di dalam kempen yang mereka adakan pada kali ini? Saya ingin memohon pencerahan daripada ahli panel. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada semua dan rakan-rakan yang sudi menonton forum kami pada hari ini. Berkenaan dengan soalan yang pertama, saya sebagai panel kedua pada hari ini percaya setiap rancangan yang dikeluarkan oleh kerajaan mesti mempunyai motif yang tersendiri. Kesedaran dan juga minat yang mendalam untuk mengangkat produk Muslim kita ke satu tahap yang lebih baik pada tahun 2014. Mereka telah memotifkan pembukaan kedai halal mat yang lengkap dengan pelbagai produk jenis Muslim. Motif ini dilakukan bagi menolong dan juga mengangkat martabat sebagai seorang usahawan Muslim. Usaha pertama yang dilakukan adalah dengan mengenal pasti keseluruhan produk Muslim ketika itu dan memastikan produk ini semua mampu bertahan, bersaing dan juga dengan produk-produk yang lama yang telah bertapak di pasaran, untuk utamanya jenama-jenama yang besar dan juga terkenal seperti Dutch Lady, seperti Nestle dan juga lain-lain. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan anda, Nestle ini merupakan keluaran produk oleh negara Switzerland. Adakah anda tahu tentang itu? Tapi apa yang membuatkan kita ingat produk tersebut ialah keluaran negara kita? Jadi jawapannya adalah produk yang dikeluarkan mempunyai cak halal yang sama dengan negara kita. Kalau kita tengok cak halal yang dikeluarkan oleh negara lain hampir sama dengan cak halal kita. Kedua, cara pemasaran mereka adalah sama dengan pemasaran dengan kita, yang membuatkan pembeli ini tertarik dengan produk keluaran Yahudi mereka ni. Kedua, usaha yang dilakukan untuk produk Buy Muslim First ialah dengan menubuhkan kedai halal mat. Bagi pihak NGO, iaitu pihak bukan kerajaan yang tubuhkan organisasi ini, penubuhan ini bukan mudah bagi mereka. Sebab apa? Mereka ni perlu memastikan kepelbagaian produk Muslim ini dijual dalam produk Muslim. Hadirin sekalian, peniaga yang menjual barangan produk Muslim ini juga perlu memastikan pelanggan yang datang ke kedai mereka ni tidak mengeluh. Sebab apa? Produk yang mereka ni kadang tak dapat dicari, sebab apa yang mereka nak tak dapat. Jadi peniaga ni perlu memastikan produk-produk yang dijual ni ada juga di pasaran. Jadi itu adalah jawapan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih di atas jawapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya saya ingin bertanya juga kepada saudari berkenaan dengan adakah kempen Buy Muslim First ini masih relevan ataupun kempen ini dilihat lebih ke arah sentimen politik dan perkauman semata-mata. Apakah pandangan saudari berkenaan dengan statement ataupun pandangan daripada masyarakat berkenaan dengan isu yang telah saya terangkan sebentar tadi? Mohon penjelasan daripada saudari.
Terima kasih saya ucapkan kepada soalan yang diberi untuk kepada saya. Baiklah sidang hadirin sekalian, berkenaan dengan soalan sebentar tadi, bagi saya BMF ini masih agak relevan kerana ia juga menjurus ke arah sentimen politik dan juga perkauman. Sentimen seperti inilah yang akan menjadi kebimbangan bagi perorganisasi BMF. Mustahillah hanya dapat segelintir masyarakat yang terkesan disebabkan penubuhan BMF ini. Hakikatnya isu ini tidak semudah hasrat murni untuk menolong sesama Muslim. Jika kita mengambil kira aspek ekonomi yang agak sulit sekarang ni disebabkan pandemik COVID-19, dan juga kalau kita ambil konteks masyarakat yang majmuk ini, memang susah untuk kempen ini diteruskan. Dan juga rangkaian ekonomi juga akan bertindih. Sebab apa? Misalnya kedai dengan majikan bukan Islam tetapi pekerjanya ialah Muslim, ataupun peruncitnya Muslim tetapi pemborongnya bukan Islam. Jadi siapakah yang perlu memulakan langkah yang pertama? Jawapannya adalah kita lah. Kita lah yang perlu menyuburkan sentimen Muslim membantu sesama Muslim untuk mengangkat kedudukan ekonomi orang Islam. Ya, memang betul. Orang Islam ni dekat Malaysia ni, mereka hampir kesemua mereka ni, mereka tak percaya bahawa orang bukan Islam dekat Malaysia ni akan turut sama menghulurkan bantuan untuk angkat kedudukan ekonomi mereka. Dan untuk pengetahuan anda, ada beberapa kali saya sebagai panel ada bertanya soalan kepada pembeli bukan Islam berkenaan BMF ini, dan jawapan mereka tentang isu ini dalam apabila Muslim menolong sesama Muslim, non-Muslim akan rugi disebabkan non-Muslim ni tidak mengkhususkan bantuan kepada non-Muslim. Jawapan ini adalah secara spontan yang diberikan oleh kawan-kawan saya yang bukan Islam. Jadi hadirin sekalian, sebagai panel, saya nak kata, takkan sebagai seorang peniaga yang menjual produk Islam nak jual barang yang bukan Islam. Betul tak? Jadi kita kena betul-betul ansur dan juga hormati agama orang lain. Kita ni sebagai peniaga Islam, kita kenal jual produk-produk Islam. Takkan kita nak jual barang yang bukan Islam, ataupun takkan kita nak jual barang yang bukan halal, betul tak? Jadi itu sahaja. Okey, terima kasih di atas jawapan saudari sebentar saja tadi. Saya ingin meneruskan soalan saya berikutnya kepada saudari Aidan Syuhada. Soalan saya untuk mengapakah kita perlu menyokong kempen Buy Muslim First sedangkan ia dianggap resis dan mempunyai implikasi sekiranya kempen Buy Muslim First ini diteruskan, serta cara yang terbaik kita sebagai Muslim dan orang Islam sendiri di Malaysia untuk menyokong kempen Buy Muslim First tanpa mengganggu keharmonian dan sensitiviti kaum bukan Muslim di Malaysia. Mohon pencerahan daripada saudari panel untuk soalan saya seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. BNF secara dasarnya tidak memperjuangkan hak sesuatu bangsa, sebaliknya menggunakan slogan BNF itu sendiri membabitkan agama Islam. Dalam kata lain, tindakan melabel dengan mengistilahkan kempen sebagai resis adalah tidak benar sama sekali, memandangkan objektif utama adalah bermatlamat mahukan umat Islam arif dalam perniagaan. Dalam masa yang sama, kempen berkenaan bertujuan adalah untuk mengukuhkan ekonomi umat Islam dalam menjalankan perniagaan secara harmoni. Tiada diskriminasi ataupun penipuan, sekaligus memohon keberatan ilahi. Dalam masa yang sama, kempen BNF ini adalah inisiatif dilaksanakan oleh masyarakat Islam untuk membantu umat Islam dan majukan dengan cemerlang dalam perniagaan dan aktiviti masing-masing di negara ini. Dalam kata lain, BNF juga tidak boleh diklasifikasikan sebagai resis kerana inisiatif itu memberikan jaminan dan kepastian kepada masyarakat Melayu ataupun Islam itu sendiri untuk mendapatkan makanan dan produk yang halal dan bersih. Justru itu, kempen BNF adalah selari dengan agenda tersebut kerana semua produk yang dikeluarkan masyarakat Melayu dan Islam adalah terjamin status halal dan kebersihannya.
BNFF juga merupakan satu inisiatif yang dilaksanakan masyarakat Islam dalam memastikan segala produk yang dilakukan oleh mereka adalah berlandaskan halal serta bersih. Dalam masa yang sama, memberikan sokongan padu kepada usaha untuk bukanlah bermaksud Islam dan Melayu itu di Malaysia bersifat rasis. Okey. Selain itu, antara kesan sekiranya kempen BNF ini diteruskan oleh masyarakat Islam di Malaysia adalah antaranya pejuang-pejuang BNF tidak bergerak secara nyata, tapi mereka bergiat berkempen dengan laman-laman sosial di setiap platform. Antaranya produk yang lebih diyakini halal dari segi penyediaan dan sumber oleh penjual Islam yang mempunyai pengetahuan mengenai konsep halal thayyibah itu sendiri. Dalam masa yang sama, bagi mengelakkan rasa syubhah ataupun was-was dalam kalangan pengguna, kita melaksanakan ekonomi yang berlandaskan Islam akan melahirkan ekonomi yang bebas daripada gejala rasuah, riba dan penyerangan yang ternyata haram dari segi ajaran Islam itu sendiri. Dalam masa yang sama, selaras dengan kempen membeli produk tempatan yang akan membantu aliran ekonomi di dalam negara dengan menggunakan lebih proaktif dan mula menganalisis produk di pasaran seiring dengan konsep pengguna yang bijak yang sentiasa peka dengan hak dan tidak membuat pilihan tanpa usul periksa. Selain itu, alternatif kepada orang Islam mendapatkan pendapatan sampingan dalam masa yang sama bagi pengguna Islam ataupun bukan Islam itu sendiri, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keperluan asas ataupun membuat pilihan, mendapatkan maklumat, ganti rugi barangan dan perkhidmatan yang selamat dan menyalurkan pendapat mereka serta mendapatkan pendidikan pengguna dalam hidup dalam alam sekitar yang sihat dan selamat. Penjagaan ke-8 hak yang saya perkatakan tadi akan menyebabkan produk Muslim akan menjadi pilihan pengguna Malaysia dan keharmonian dalam Malaysia itu sendiri. Itu saja. Terima kasih di atas jawapan yang telah saudari Aina sebentar tadi di atas penjelasan beliau. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada ketiga-tiga ahli panel pada hari ini. Soalan saya iaitu, apakah pilihan ahli panel sama ada menyokong Buy Malaysia First atau Buy Muslim First, dan berikan sedikit penjelasan berkenaan dengan pilihan saudari di atas pilihan yang telah saudari pilih. Saya mulakan dengan saudari Maizatul Syazanat untuk memberi pilihan dan juga penjelasan beliau. Dipersilakan. Okay, baiklah para hadirin sekalian, saya memilih untuk menyokong Buy Malaysia First. Ini kerana kempen ini bertujuan meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat bagi membantu pengusaha tempatan dengan membeli pelbagai bentuk barangan, produk dan juga perkhidmatan. Ianya juga menghimpunkan pelbagai sektor di negara ini yang telah dikawal setia oleh KPD and HEP dan juga sektor-sektor yang lain. Antara segmen produk antara segmen produk dan perkhidmatan buatan tempatan yang diberikan penekanan di sektor peruncitan adalah fashion dan pakaian, perabot dan kelengkapan rumah serta barangan elektrik. Okay, selain itu, barang buatan Malaysia perlu disokong kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum, orang Cina, Melayu dan India. Jadi kita sebagai masyarakat Islam juga boleh menyokong produk bukan Islam dan juga sebaliknya. Orang bukan Islam juga boleh menyokong barangan orang Muslim. Tapi haruslah mengikut syariah dan ada lulusan daripada JAKIM. Bukan sahaja itu, ianya juga boleh mempromosikan barangan Muslim dan juga Malaysia. Kita boleh bersama-sama meningkatkan ekonomi negara dan secara tidak langsung dapat meningkatkan juga ekonomi Islam. Itu saja dari saya.
berkenaan dengan soalan yang diberi sama ada nak pilih Buy Malaysian First ataupun Buy Muslim First, saya sebagai panel pada hari ini memilih idea ini secara sama rata kerana kedua-dua kempen ini dapat semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey, sekarang para hadirin sekalian, sekarang saya nak sembang secara santai ya. Okey. Baiklah. Kalau kita sebagai rakyat Muslim ataupun masyarakat Muslim sendiri, kalau kita sendiri tak support barangan Muslim, siapa lagi nak support? Takkan kita nak harap orang Cina, orang India, orang Nigeria ataupun bangsa-bangsa lain? Memang taklah. Sampai ke Sundah dia pun takkan support, betul tak? Jadi dengan berpandukan prinsip tolong-menolong antara satu sama lain, kedua kempen ini mungkin berjaya pada satu hari nanti. Sama-sama lah kita berdoa. Kedua, kempen ini adalah untuk mengusahakan untuk merapatkan jurang ekonomi kaum. Macam kita tahu, Buy Malaysian First hanya merapatkan jurang ekonomi antara negara Malaysia dan juga negara-negara lain. Tapi kalau kita berpandukan konsep Buy Muslim juga, kita dapat merapatkan ekonomi negara sesama kaum dan juga sesama negara. Majoriti, untuk pengetahuan anda lah, majoriti besar umat Islam dekat Malaysia ni adalah daripada kalangan Bumi Putera. Maka kempen ini secara tidak langsung akan dapat bantu Bumi Putera di mana golongan ini jauh ketinggalan di belakang orang Cina dan juga India. Kita ni hanyalah rakyat biasa yang tidak mempunyai kuasa untuk arah orang lain. Tapi kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita lah kena tolong. Jadi kempen inilah adalah caranya untuk kita membantu negara dalam merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya pilihan sama ada menyokong Buy Malaysian First ataupun Buy Muslim First adalah saya milih Buy Muslim First. Ini adalah kerana dapat memupuk sikap pengguna beragama Islam itu untuk sama-sama membantu peniaga beragama Islam yang lain dan membantu peniaga melalui konsep persaudaraan Islam. Dalam masa yang sama dapat mengelakkan kebergantungan penuh terhadap produk luar itu sendiri dan menaik tarafkan ekonomi umat Islam melalui transaksi dan aliran tunai. Dalam masa yang sama, ia dapat meningkatkan produktiviti penjual Muslim setelah mendapat sokongan pembeli Muslim itu sendiri. Akhir kata, menggugurkan kedudukan ekonomi, pembekal pemborong dan penjual Islam dengan negara luar secara langsung. Itu sahaja. Okey, terima kasih di atas saudara ketiga-tiga panel kita pada hari ini, di atas jawapan yang telah diberikan. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, saya ingin mengajukan soalan yang terakhir, iaitu apakah yang kita dapat simpulkan daripada perbincangan forum kita pada hari ini. Saya akan mulakan soalan saya pada saudari Maizatu Syazana dan diikuti dengan Nur Syakila dan juga Ainul Syuhada. Jadi dengan ini saya mempersilakan. Baiklah, kesimpulan saya pada hari ini sangat ringkas. Saya merasa daripada pembincangan ini kita dapat lihat bahawa barang Malaysia atau Muslim sendiri tidak beberapa mendapat sambutan dan sokongan kerana cara mempromosikan kempen ini tidak menarik dan tidak berkesan. Matlamat dan juga motif bagi kedua-dua kempen ini sangat murni dan bagus. Akan tetapi tidak sampai ke semua golongan masyarakat di Malaysia atas faktor yang telah dibincangkan tadi. Oleh itu, saya sarankan kepada pihak kerajaan untuk membuat strategi baru untuk kedua-dua kempen ini supaya berjaya dan tidak ada berlakunya pertelingkahan mengenai kedua-dua kempen ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada hari ini apa yang saya boleh simpulkan adalah apabila kita melancarkan kempen BMF ini, kita tidak sama sekali bermaksud untuk memboikot produk-produk yang dihasilkan oleh bukan Islam ataupun bukan Melayu. Niat kita hanya sekadar untuk menolong untuk membeli produk-produk orang Melayu. Saya sebagai panel pada hari ini percaya jika agamawan di Islam dekat Malaysia, jika mereka ni berjaya menampilkan kepimpinan untuk masyarakat antarabangsa, kita boleh berjaya bersama jika kita tidak memilih untuk saling memusnahkan.
Terima kasih. Kesimpulan daripada saya, kempen BF bukanlah kempen memboikot produk barang tertentu sebagaimana yang sering disalah tafsir oleh ramai pihak. Malah, kempen BMF itu bertujuan menyokong produk keluaran orang Islam dan melahirkan pengguna yang bijak. Dalam masa yang sama, para peniaga perlulah turut bekerjasama dan menjaga kualiti barang jualan dan tidak mengambil kesempatan di atas situasi kempen ini. Selagi tiada penindasan ataupun pengkhianatan berlaku antara pembeli dan penjual, kempen ini wajar diteruskan untuk bersama-sama membantu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini yang telah memberikan penghujatan dan juga jawapan-jawapan yang bernas. Dapat saya simpulkan pada hari ini bahawa kita sebagai pengguna dan umat Islam seharusnya menyokong kedua-dua kempen ini, iaitu Buy Malaysia First dan Buy Muslim First, kerana kita sebagai pengguna haruslah menitik beratkan aspek halal dan juga bersih di dalam kehidupan kita dalam seharian, terutama dari aspek barangan makanan contohnya. Jadi kita bukan sahaja membantu dari segi ekonomi negara, malah kita membantu masyarakat Muslim kita sendiri dan bagi membangunkan ekonomi ummah itu secara keseluruhan. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini, dan juga penonton dan juga mereka yang mengikuti rakaman dan juga live kita pada hari ini. Saya ingin menamatkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.